yang dialu-alukan Tuan Abdul Latif Talib, ahli-ahli akademik dan pentadbiran universiti, Barisan Urustia Hari Mesra Pelanggan Perpustakaan, pelajar-pelajar seterusnya, hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Majlis mengucapkan selamat datang ke Hari Mesra Pelanggan Jabatan Perpustakaan 2012. Terima kasih diucapkan di atas kehadiran semua dan semoga kehadiran ini dapat menyemarakkan lagi majlis pada hari ini. Hadirin sekalian, meneruskan acara sesi bersama penulis, kita sungguh bertuah kerana pihak majlis berjaya mendapatkan seorang penulis yang cukup tersohor namanya. Sebut sahaja novel sejarah Islam, pasti ramai yang mengikuti penulisannya. Jika belum ada yang pernah bersua muka, bergambar maupun mendapat tanda tangannya, maka dengan itu kami bawakan penulis hebat ini kepada anda di sini. Oleh itu, majlis dengan bangganya memperkenalkan Tuan Abdul Latif Talib. Untuk pengetahuan semua, Tuan Abdul Latif Talib dilahirkan di Kampung Ulu Sepri, Rembau, Negeri Sembilan pada 2 Jun 1954. Pernah bekerja sebagai pegawai ladang Fekra selama 20 tahun dan kini merupakan penulis sepenuh masa. Beliau menulis dalam pelbagai genre seperti sajak, cerpen, rencana, drama TV dan novel. Kini bersama dengan PTS Media Group Sdn Bhd lebih menumpukan perhatian dalam penulisan sejarah Islam dalam bentuk novel. Jika hadirin sekalian pernah membaca hasil penulisan Tuan Abdul Latif, nescaya hadirin sekalian pasti akan menjadi pengikut setianya. Jika belum, silalah membacanya dan pasti akan jatuh cinta dengan buku-bukunya. InsyaAllah pada hari ini, Tuan Abdul Latif Talib akan berkongsi idea dan pengalaman beliau sebagai penulis yang telah banyak menghasilkan karya genre sejarah Islam. Sejurus selepas perkongsian, majlis akan dibuka untuk sesi soal jawab dan diikuti dengan sesi menandatangani buku atau autograf. Hadirin sekalian, dengan tidak membuang masa lagi, majlis dengan sukacitanya mempersilakan Tuan Abdul Latif Talib untuk tampil ke hadapan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada petang ni dapat kita bertemu ya di perpustakaan untuk satu program iaitu bersama penulis. Kalau pagi tadi dengan Ramli Awam Musin, dan pada petang ni giliran saya, dan saya mengucapkan terima kasih kepada pihak Jabatan Perpustakaan kerana menjemput datang pada petang ni. Acara seterusnya itu berkongsi pengalaman menulis novel sejarah. Sebenarnya mungkin ada di antara tuan-tuan dan puan-puan yang ada bakat menulis sajak, cerpen, novel dan sebagainya, ataupun ada cita-cita untuk menjadi penulis. Jadi dalam hal menulis novel sejarah, sekarang ni memang masih kurang penulis yang menceburi bidang ini. Mungkin kerana benda tu macam baru, tapi tak baru juga ya, sebab benda ni mungkin baru diperkenalkan. Jadi mungkin ramai yang bertanya ya, apa syarat untuk jadi penulis novel sejarah? Sebenarnya syaratnya tak ada. Sebagai penulis, siapa-siapa pun boleh menulis ya, tanpa mengira umur dan juga kelayakan. Kalau katakan umur dah berumur macam saya ni dah 58 tahun ya, masih boleh menulis. Kalau katakan seorang penghibur, pelakon, masa muda saja mungkin dia banyak tawaran berlakon, tapi dah berumur mungkin diganti orang lain. Tapi bila penulisan, walaupun dah berumur macam Pak Samad Said ya, masih boleh menghasilkan karya. Dan ada di antara yang paling muda sekali, umur 12 tahun ya, dah ada menghasilkan novel. Alhamdulillah ya. Dan saya seperti biasa saya
lebih suka lagi diadakan sesi soal jawab, sebab kalau saya bercakap di depan ni lama-lama bimbang nanti apa yang tuan-tuan dan puan-puan nak tahu saya tak sampaikan. Tapi kalau tuan-tuan dah bertanya, makna saya dapat jawab apa yang tuan-tuan nak tahu. Dan lepas ni bolehlah nanti bertanya ataupun tulis pada kertas untuk saya jawab. Baru ni saya pergi ke Sabah ya, ke Sabah berjumpa dengan pelajar di UMS Labuan, di UMS Kota Kinabalu dan juga di Kolej Meteorologi di sana. Alhamdulillah mereka juga minat membaca novel sejarah Islam dan mereka tertarik dengan perkongsian yang disampaikan. Dan alhamdulillah pada hari ini pula saya dijemput datang ke mari untuk berkongsi pengalaman juga dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebenarnya minat menulis novel sejarah ni bermula pada tingkatan 4. Masa tu saya sekolah agama di Seremban, yang mana pada masa tu didedahkan dengan pelajaran sastra. Baca novel Sanun Ahmad pada masa tu, baca novel Pak Hamka, yang mana timbul minat untuk menulis. Tapi pada masa tersebut menulis cuma sebagai suka-suka dan dihantar kepada majalah-majalah sekolah. Dan tuan-tuan dan puan-puan juga boleh mencuba bakatnya permulaan dengan menghantar kepada majalah-majalah di universiti. Ada ya majalah-majalah masing-masing dan boleh di situ dihantar. Kemudian menulis secara sambilan sewaktu bekerja makan gaji. Maklumlah sibuk dengan kerja ya, pagi kerja kadang sampai petang. Bila hari malam ataupun waktu cuti baru dapat menghasilkan karya. Dan selepas bersara pada tahun 98 sampai sekarang saya menjadi penulis penuh masa. Maksudnya setiap hari menulis ya, bila ada masa lapang menulis ataupun mencari rezeki dengan menulis. Itu maksudnya penulis penuh masa. Dan alhamdulillah sebelum ni saya pernah menulis sajak, cerpen, skrip drama dan juga novel. Tapi yang saya dapat kepuasan apabila menulis novel sejarah Islam, sebab pertama bidang ni belum ramai yang mencuburi, dan yang kedua dapat memperkenalkan tokoh-tokoh Islam, dapat menceritakan kisah sejarah Islam dengan cara yang fakta yang sebenar. Sebab di antara syarat novel sejarah Islam ialah fakta dia mesti benar ya, tak boleh direka-reka dan tak boleh ditokok tambah. Itu di antara syarat penulisan novel sejarah Islam. Dan sebelum ni pernah juga menang sembarang menulis cerpen usul Islam, hadiah Sasar Ustusan, pernah juga menang hadiah novel Sarawak dan juga novel sejarah Johor. Tapi lepas menulis novel sejarah Islam ni, pada saya hadiah yang paling besar sekali bila pembaca memberi kata-kata semangat. Antaranya ada pelajar yang jadikan semangat pahlawan tu untuk dia berjaya dalam pelajaran. Ada di antaranya pernah saya pergi ke sekolah menengah ya, tingkatan 5 ya, dia kata dia nakkan 8A kata dia. Dan dia ambil daripada semangat pahlawan untuk berjaya tu, untuk berjaya dalam pelajaran dia. Dan alhamdulillah dia dapat apa yang dia usahakan. Penulisan novel sejarah Islam bermula pada tahun 2005 dan terbit hanya pada tahun 2007. Kerana pada mulanya penerbit sendiri rasa macam tak yakin ya dengan pasarannya, sebab belum pernah lagi orang buat. Belum pernah lagi orang buat novel sejarah Islam tu dinovelkan, kisah-kisah pahlawan Islam tu dinovelkan, ada dialog dia, ada latar belakang dia. Jadi pada mulanya PT sendiri pun macam macam belum yakin dengan penerimaan pembaca. Tapi alhamdulillah selepas diterbitkan hingga sekarang dah ada 32 judul dan alhamdulillah pembacanya dah semakin ramai. Boleh dikatakan tiap-tiap satu judul tu diulang cetak. Ada yang sampai lebih 15 kali macam Salahuddin Al-Ayyubi, Sultan Muhammad Al-Fatih. Sebab bila diceritakan kisah yang selama ni mungkin terpendam ataupun tak diceritakan dalam bentuk novel,
Apabila digarap dalam bentuk novel, makna pembaca mudah faham. Dan memang digunakan ayat yang mudah supaya kanak-kanak baca pun boleh faham, orang dewasa pun baca boleh faham. Dan baru ni di Labuan ya, saya jumpa dengan kanak-kanak berumur 8 tahun. Dia dah mula minat membaca novel sejarah Islam. Jadi memang sengaja dimudahkan ayat dia supaya mudah kanak-kanak membacanya boleh faham. Kemudian tujuan menulis novel sejarah Islam di antaranya adalah merakamkan kisah, peristiwa serta fakta-fakta sejarah Islam dalam bentuk novel. Jadi bagi kita umat Islam, bangsa asing ataupun bangsa bukan Islam tak akan menceritakan kisah sebenar pahlawan kita. Jadi kitalah untuk menimba ataupun menggali fakta tersebut untuk dikongsi bersama dengan pembaca. Contohnya macam mana kehebatan Salahuddin Al-Ayyubi, kehebatan Sultan Muhammad Al-Fatih dan sebagainya. Selama ni mungkin nama kenal, tapi macam mana perjuangan beliau, macam mana kisah hidup beliau, mungkin ramai yang belum tahu. Dan sedang ditulis sekarang ni adalah kisah Hasan Al-Banna, seorang pejuang di Mesir yang telah menubuhkan Ikhwanul Muslimin. Mungkin ramai yang pernah dengar nama Hasan Al-Banna, tapi tak tahu macam mana perjuangan beliau, macam mana susah payah beliau semasa untuk memperjuangkan Islam. Jadi yang kedua, tujuannya itu untuk berdakwah melalui penulisan. Sebab apabila kita digunakan bakat dan penulisan, maka kita cuba untuk berdakwah melalui penulisan. Maknanya benda ni boleh disampaikan melalui novel, melalui cerpen, sajak dan sebagainya. Dan yang ketiga untuk sebagai amal jariah ya, sebab kita ni hidup ni kita perlu juga membuat kebajikan, perlu juga untuk beramal jariah. Semoga penulisan ni menjadi amal jariah apabila dah tiada nanti. Kemudian tujuan menulis novel sejarah Islam juga untuk menanamkan cinta kepada agama. Ya, bila membaca kisah bagaimana Nabi Muhammad susah payah pada Islam untuk menegakkan Islam, jadi semoga tertanam semangat cinta kepada agama kita. Jadi alhamdulillah ya, ada ibu yang mengatakan tulis email Pak Latif, dan lepas anak saya baca novel Pak Latif, dia dah rajin semayang. Alhamdulillah pada saya itulah anugerah dari pembaca yang saya rasa yang menggembirakan hati saya. Sebab bacaan itu dapat mengubah pembaca menjadi lebih baik. Kemudian ingin juga menanamkan semangat jihad di kalangan pembaca. Jihad ni maksudnya bukanlah nak pergi berperang saja. Jihad menuntut ilmu pun sebagai jihad juga. Sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan diberi peluang untuk belajar di sini, menuntut ilmu, dan itu juga sebagai satu jihad untuk menuntut ilmu. Dan pernah juga ditanya oleh pelajar ya, Pak Latif, kata dia, Sultan Al-Fatih umur 20 tahun dah berjaya menakluk Konstantinopel. Kami ni 20 tahun, apa tugas kami nak buat? Kata dia, apa yang kami perlu buat? Saya kata mudah, saya kata kamu sungguh-sungguh belajar dan buktikan dah masuk umur 20 tahun dah berjaya mendapat kejayaan cemerlang di bidang masing-masing. Kemudian bila membaca novel sejarah Islam, diharap pembaca akan ingat kepada Allah dan ingat kepada Rasulullah SAW. Dengan apa saja yang kita buat dapat membawa orang ramai kepada mengingati Allah dan Rasulnya, maka itu akan membawa kebaikan. Kalau dalam bilang nasyid contohnya, kalau dah dapat nasyid tersebut mengingatkan pendengar kepada Allah, itulah kebaikan yang bagus sekali. Kemudian di antara faedah membaca ialah tentang mereka faham tentang sejarah. Jadi sebagai penulis novel sejarah juga kami bertanggungjawab untuk memaparkan kisah sejarah yang sebenar. Contohnya kalau sejarah Tanah Melayu sendiri, sebenarnya dibuktikan banyak benda tu yang telah diselewengkan oleh penjajah. Contohnya baru-baru ni Kerajaan Melaka ya pernah menubuhkan satu jawatan kuasa untuk mengkaji sejarah penubuhan Kerajaan Melayu Melaka. Jadi mereka dapati Melaka dah wujud 200 tahun sebelum para Meswara membuka Melaka. Jadi ini membuktikan bahawa sejarah tersebut makna tak 100% tepat. Tambahan pula, kalau kita bandingkan dengan sejarah tulis oleh Tun Sri Lanang berkenaan dengan pembukaan Temasek dan juga Melaka, memang ada
perbezaan antara watak dan sebagainya. Jadi bila kita nulis novel sejarah, kami cuba mengkaji fakta tersebut berdasarkan kepada sejarah Melayu, sejarah Melaka dan sejarah ditulis oleh orang-orang dulu. Kemudian kita juga pernah dengar atau pernah orang kata pahlawan Melayu itu sebagai penentang ataupun sebagai penerhaka. Mat Kilau dikatakan sebagai penentang dan penerhaka. Tok Janggut, Tok Bahaman, begitu juga penilaian oleh penjajah, dia ni adalah penerhaka sebab dia menentang penjajah. Tapi sekarang bila lepas 54 tahun merdeka, kita dah terfikir sendiri, betulkah mereka ni penerhaka? Betulkah mereka ni menentang kerana degil tak bayar cukai? Jadi bila tulis kisah Mat Kilau, dapat saya ceritakan perjuangan beliau yang sebenar. Bila menulis kisah Tok Janggut, pahlawan Kelantan, dapat diceritakan kenapa Tok Janggut menentang Inggeris. Bukan seperti mana yang digambarkan selama ni, dia menentang kerana dia degil, tak mau bayar cukai. Semua benda yang sebenarnya fakta tersebut bermakna dah dipesongkan oleh penjajah dahulu. Kemudian bila kita baca kisah sejarah tanah air kita, sejarah pahlawan kita, semoga tertanam semangat cinta kepada tanah air kita. Dapat kita menghargai perjuangan pahlawan Melayu yang dulu seperti Mat Kilau, Tok Janggut dan sebagainya. Kemudian bangsa yang maju seperti bangsa Eropah, mereka tak lupa pada sejarah pahlawan mereka. Kerana itu kita juga patut mencontohi mereka, ya. Kita kena hargai perjuangan tokoh-tokoh pahlawan kita yang dahulu. Kemudian menjadi pemangkin kesedaran beragama, semangat patriotisme dan membantu mengukuhkan perpaduan di kalangan masyarakat. Kemudian menghargai jasa serta pengorbanan pahlawan dan tokoh-tokoh Islam zaman silam. Itu di antara tujuan menulis novel, tujuan faedah kepada pembacanya, di antaranya untuk menghargai pahlawan kita yang lepas. Di antara semua rujukan yang jadikan panduan, antaranya kalau katakan para sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali melalui Al-Quran dan hadis, sebab ada kaitan dengan hadis, macam kisah Perang Badar, ada hadisnya mengenai Perang Badar. Perang Uhud, ada hadis mengenai Perang Uhud. Kemudian bila menulis tokoh-tokoh selepas Nabi Muhammad, maka dirujuk pada kitab-kitab sejarah Islam yang ditulis oleh Ibn Katsir, contohnya Ibn Katsir, Ibn Hisham, Muhammad Al-Ghazali, seperti Fiqh Syirah. Jadi inilah di antara sumber rujukan yang ditulis. Kemudian di antara ciri-ciri novel sejarah, pertama, watak dia adalah watak yang sebenar. Kalau novel biasa macam novel kisah biasa, ya, watak dia boleh direka-reka, boleh nama dia Ali, Ahmad dan sebagainya. Tapi novel sejarah wataknya mesti watak yang benar-benar wujud, macam Khalid Al-Walid, memang watak yang pernah wujud, dan itu bukan watak yang kita reka-reka, atau berbeza antara novel biasa dengan novel sejarah. Sebab novel sejarah watak dia mesti watak yang sebenar, mana watak utama. Kalau katakan kisah Sultan Muhammad Al-Fatih, memang benar-benar wujud tokoh tersebut. Jadi tak bolehlah kalau katakan saya tulis kisah tokoh yang baru, nama dia contohnya Abdul Karim contohnya, kan, kemudian diolah ceritanya seperti cerita kisah pahlawan Islam. Bermakna itu bukan novel sejarah, tapi itu adalah fiction sejarah. Fiction boleh ditukar tambah, fiction boleh direka, tapi novel sejarah dia mesti fakta yang sebenar. Dan peristiwa yang berlaku itu adalah benar, bukan direka-reka. Kalau kata Perang Badar tu memang berlaku Perang Badar. Kalau dikatakan ceritakan Perang Uhud, memang berlaku Perang Uhud. Begitulah yang seterusnya. Mana tak ada kisah-kisah yang direka, tak ada kisah-kisah yang ditokok tambah. Kemudian latar masa ada benar, iaitu latar masa dia semasa zaman Nabi Muhammad atau semasa zaman Khalifah Islam, Khalifah Ar-Rashidin, semasa zaman Utsmaniyah dan sebagainya. Begitu juga dengan latar tempat berlakunya peristiwa tersebut ada benar. Perang Badar berlaku di tempat bernama Badar. Perang Uhud berlaku di kaki Gunung Uhud, dan benda itu memang adalah fakta yang sebenar, kan. Kemudian satu hal yang perlu dielakkan dalam menulis novel sejarah,
ialah pemesongan fakta sejarah, sama ada sedikit atau secara keseluruhannya. Jadi bermakna kalau kita menulis novel sejarah, mesti tak ada niat untuk nak memesongkan fakta sejarah yang ada. Jadi dengan menulis novel sejarah juga, alhamdulillah dapat melawat ke tempat-tempat sejarah. Contohnya nak menulis kisah Mat Kilau, dapat pergi ke Pahang, ya, tengok tempat dia lahir, tengok Gua Gelami, tempat dia menuntut ilmu. Nak menulis kisah Mustafa Kemal Atatürk, saya pergi ke Turki untuk mendapatkan fakta yang sebenar. Temu ramah dengan penduduk tempatan, bertanya pada orang-orang yang mengetahui pada masa tersebut. Kemudian kisah pada zaman Said Nursi macam tu juga. Pergi ke Turki sekali lagi, dibawa oleh jemaah Nur sampai ke Urfa untuk mendapatkan fakta yang sebenar. Begitu juga persediaan untuk menulis Hasan Al-Banna, pergi ke Mesir, dan kami dibawa oleh jemaah sana untuk pergi ke tempat, tengok tempat dia lahir, tengok dia punya sejarah yang ada kaitan dengan tokoh tersebut. Jadi saya rasa itu saja yang dapat saya kongsikan. Dan lepas ni saya buka untuk sesi soal jawab, dan tuan-tuan boleh bertanya apa saja, ya, sama ada berkenaan dengan penulisan ataupun berkenaan dengan pengalaman dan sebagainya. Silakan. Kalau sekiranya segan untuk nak bercakap, boleh tulis pada kertas, insya-Allah. Silakan, ya, kalau ada nak bertanya. Boleh tulis pada kertas pun tak apa, ya. Untuk nanti saya bacakan dan saya akan jawab. Kalau terus cakap pada mikrofon lagi bagus. Untuk sama-sama kita berkongsi. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum Pak Latif. Assalamualaikum. Nak panggil apa, ya? Boleh panggil? Pak Latif Pak boleh. Latif panggil. Okey, terima kasih. Okey. Nama saya Nur Azilah binti Umar Hashim. Daripada Fakulti Pengajian Bahasa Utama Bahasa Arab, kos Bahasa Arab dan Komunikasi. Okey, soalan saya sini, saya ada 3 soalan yang mungkin taklah besar sangat soalannya, tapi saya memang teringat untuk bertanya dan ingin tahu apa komen Pak Latif tentang soalan tersebut yang bakal saya tanya ni. Okey, soalan pertama kat sini yang saya nak tanya. Okey, kan sebagaimana tahu novel dan sejarah ada dua benda yang berbeza satu masa dulu. Tapi sekarang ni melalui Pak Latif, alhamdulillah kedua-dua benda yang berbeza dulu tu dapat digabungkan. Dan saya orang yang paling tak minat sejarah pun minat sekarang. Okey. Untuk macam sebagaimana kita tahu kan, fakta sejarah ni adalah fakta yang banyak cabang kadang-kadang dan banyak juga pencanggahan maklumat. Okey. Jadi kat sini saya nak tanya, macam mana Pak Latif boleh menghadapi kepelbagaian pencanggahan maklumat tersebut? Tentang contohan pasal Nabi Muhammad sendiri, tarikh lahir dia pun kadang-kadang ada pelbagai pendapat daripada ulama sendiri dan juga fakta-fakta lain. Bagaimana Pak Latif boleh menghadapi kepelbagaian maklumat tersebut? Dan soalan kedua, sepanjang Pak Latif menghasilkan 32 judul novel ni, ada tak pakar sejarah ataupun orang yang arif tentang sirah mengomen ataupun memperbetulkan kesilapan yang berlaku dalam sejarah novel tersebut? Okey. Yang ketiga, sebagaimana kita tahu, macam saya sebut awal tadi, novel dan sejarah ada dua yang berbeza. Di sini bagaimanakah ayat novel dan ayat sejarah berjaya digabungkan oleh Pak Latif? Macam Pak Latif boleh adakah di sana beberapa cabaran yang dihadapi untuk menggabungkan dua bentuk genre yang berbeza ini? Wallahu a'lam. Terima kasih Pak Latif. Terima kasih yang bertanya. Ada 3 soalan, pertanyaan yang menarik. Dan ada yang panggil saya di Facebook Pak Latif.
Tapi ada juga yang panggil kanda ya. Tapi biasanya saya suka dipanggil Pak Latif. Sebab tu dah biasa ya. Kemudian dalam menghasilkan novel sejarah memang banyak-banyak fakta dan banyak fahaman sebenarnya. Contohnya, kalau katakan seseorang tu, ya saya minta maaf lah kalau saya sentuh ni ada yang terasa hati ya. Kalau mereka daripada berpahaman Syiah, mereka nak fakta sejarah tu mengikut pahaman mereka. Begitu juga dengan Wahabi. Mereka yang berpahaman Wahabi nakkan fakta sejarah mengikut pahaman mereka. Dalam hal ni saya rujuk kepada buku-buku Al-Sunnah wal Jamaah. Di antaranya oleh kalau hadis tu oleh Bukhari Muslim, dan kalau kitab sejarah tu oleh Ibnu Katsir dan orang-orang yang diakui kewibawaannya. Dalam hal ni, kalaulah katakan yang pelbagai-bagai fakta, maka saya tumpukan pada fakta mengikut pandangan daripada Al-Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau yang komplain tu daripada fahaman lain, makna saya kena abaikanlah. Sebab kita di sini di Malaysia faham kita Al-Sunnah wal Jamaah. Jadi kena ikut fakta tersebut. Contohnya lah katakan kisah Sayyidina Ali. Bagi Syiah mengatakan dia lahir di dalam Kaabah. Tapi bagi Al-Sunnah mengatakan beliau lahir di rumah. Jadi di sini saya ambil jalan Al-Sunnah wal Jamaah itu lahir di rumah. Jadi mereka ni akan pertikaikanlah fakta tak betul, dia kata tak tepat fakta yang ditulis. Jadi itu di antara pelbagai fakta yang kena ditapis, kena dibagi pada pembaca untuk baca. Kalau nak katakan saya tulis novel sejarah Islam mengikut pandangan pahaman Syiah, jadi mungkin nanti lebih banyak dia punya masalah timbul. Masalah di segi orang ramai, masalah di segi pemerintah dan sebagainya. Lebih selamat saya menulis daripada fakta pandangan daripada Al-Sunnah wal Jamaah. Jadi bagaimana untuk menghasilkan novel sampai 32 buah, makna memanglah tiap-tiap hari kerja saya menulis, dan saya jadikan penulis sebagai kerjaya saya. Dulu saya pernah kerja makan gaji, kerja daripada pagi sampai ke petang, malah kadang sampai ke malam. Jadi saya bila dah bersara, saya jadikan tu sebagai contoh. Semana saya masuk ke bilik menulis pada pagi, rehat waktu tengah hari untuk makan, semayang dan sebagainya, sambung sampai petang dan sampai malam. Jadi itulah yang saya hasilkan. Pernah target saya paling lambat satu buah buku tu 3 bulan. Paling lambat. Dan pernah pada tahun 2010 dapat terbitkan 1 bulan sebuah buku. Mungkin benda tu orang kata mustahil ya, tapi boleh dibuat. Kalau satu hari katakan kita menulis 10 muka surat, sebulan dah ada 300 muka surat. 300 muka surat dah sebuah novel. Benda tu tak mustahil dibuat ya, kalau sekiranya kita buat dengan sungguh-sungguh. Kalau satu hari boleh tulis 20 muka surat, bermakna kalau sebulan dah ada 600 muka surat. Jadi bagi yang sambilan, cuba targetkan satu hari tulis 1 muka surat paling kurang. Setahun dah ada sebuah buku. Kalau 1 muka surat satu hari. Kalau 1 muka surat tak boleh tulis satu hari, makna tak dapat jadi penulis. Jadi nak jadi penulis kena azam macam tu. Buat jadual waktu, katakan saya nak siapkan penulisan saya satu hari 2 muka surat. Contohnya bila pagi belajar, petang belajar, waktu malam ada masa tulis apa yang kita tulis, novel ke sajak ke. Kemudian lepas subuh tu, lepas ulang kali pelajaran, kita menulis. Jadi janganlah sampai pula menulis sampai mengganggu pelajaran. Tidak, tumpukan dulu pada pelajaran. Itu yang paling penting sekali, menulis sebagai sambilan. Sebab menulis ni besok boleh buat, lepas dah kerja nanti, dah berjaya dan pelajaran, dah ada pekerjaan, boleh menulis. Maknanya tak ada had dia. Dan soalan terus saja, ada tak orang yang pakar yang menilai karya saya? Bermakna bila dah saya tulis manuskrip, saya hantar pada penerbit ada pihak ya untuk mengkaji balik yang saya tulis. Mereka tapis, mereka rujuk pada orang yang pakar bahagian sejarah. Kalau hadis tadi tu, mereka rujuk pada orang yang pakar bahagian hadis. Kalau saya tulis tak betul, makna dia penerbit pun dah akan tolak dah. Jadi jangan bimbang ya, sebab benda tu memang ditapis oleh pihak ketiga. Pernah satu kali, sebab tu saya menulis kisah Sayyidina Ali, ada komplain mengatakan dalam Sayyidina Ali ni ada kisah-kisah unsur Syiah, menyebabkan penerbit kena tarik jualan dia sementara untuk rujuk pada pihak
yang ketiga untuk menilai. Selepas mereka menilai, mereka dapati tak ada unsur Syiah. Sebab Al-Sunnah wal Jamaah pun sayang pada Sayyidina Ali. Kita sayang pada Sayyidina Ali bukan makna kita Syiah. Kita kagum dengan kisah perjuangan Sayyidina Ali. Kagum dengan kepahlawanan dia, kagum dengan ilmu dia, bukan makna kita Syiah. Lepas tu beliau kata tak ada unsur Syiah dalam tersebut. Jadi itulah setiap yang diterbitkan tu dipantau ya, termasuk oleh pihak JAKIM, oleh IKIM dan sebagainya. Kalau ada di antaranya penyelewengan, maka mereka akan ambil tindakan, sebab negara kita ni ada undang-undang ya, dan kita kena patuh di segi undang-undang penerbitan. Soalan seterusnya tadi, berbaloikah penulisan bila perlu dapatkan maklumat sehingga keluar negara dari sudut ekonomi? Ini satu soalan yang menarik ya. Bermakna memang betul lah soalan yang menanya ni. Berbaloikah penulisan? Kata kalau kita pergi, contoh je baru ni saya pergi ke Greece ya, Greece iaitu Athens dan Salonika untuk menulis kisah perang salib. Belanja dikeluarkan tu lebih 10,000 tiap-tiap kita tak pergi ke luar negara. Tambah pula saya kena bawa orang lain untuk jadi penterjemah saya, sebab saya tak tahu bahasa Inggeris. Kena bawa orang lain untuk mengiringi saya. Kena belanja dia, tambang dia, penginapan dia, makan minum dia. Memang belanja dia memang besar. Tapi kerana minat ya, kerana ingin nak menceritakan kisah yang sebenar, kena dikeluarkan dulu untuk duit sebagai, saya anggap sebagai satu pelaburan. Nak dikatakan berbaloi tak berbaloi itu memang berbaloi, sebab yang saya pergi pun saya gunakan duit daripada royalty saya. Dapat royalty daripada penerbit, duit tu saya gunakan tadi untuk saya pergi keluar negara, untuk saya beli buku rujukan, untuk saya upah orang untuk nak mendapatkan fakta daripada bahasa Inggeris, bahasa Arab. Jadi duit tu yang saya gunakan. Jadi memang berbaloi ya. Dapat saya pergi dah hampir 10 buah negara dah. Termasuk Iran, sampai ke Iran, sampai ke Jordan, sampai ke Mesir. Jadi duit tu saya gunakan duit daripada royalty, dapat daripada penulis. Jadi memang berbaloi ya. Memang berbaloi. Sebab dalam hal apa bidang pun kita kena berkorban. Kalau katakan nak berniaga pun kena promosikan barang perniagaan dia dan sebagainya. Begitu je penulisan. Untuk mendapatkan fakta sebenar, kena pergi ke luar negara, dan insya-Allah pulangan tu insya-Allah akan dapat daripada penulisan kita. Dan maklumat yang banyak diperlukan untuk membuat sesuatu penulisan, jadi adakah menggunakan pembantu khas dan mengumpulkan maklumat? Dalam hal ni memang benar, saya pernah kadang nak dapatkan maklumat dalam bahasa Inggeris. Saya upah orang lain buat ya. Ada di antaranya pelajar yang pandai bahasa Inggeris, saya minta dia ni semak daripada buku-buku bahasa Inggeris untuk dihantar pada saya. Saya bagi nak dapat maklumat daripada bahasa Arab, macam tu juga saya minta orang yang pandai bahasa Arab untuk membantu saya mendapatkan maklumat yang sebenar. Sebab dalam hal ni kena akui ya, kita manusia ni tak semua sempurna. Kadang-kadang kita mahir di satu segi tapi lemah di segi lain. Umpamanya misalnya saya sendiri cuma boleh bahasa Melayu, tak tahu bahasa Inggeris, tak tahu bahasa Arab. Tapi alhamdulillah lah, walaupun ada kekurangan, tapi dapat menghasilkan novel yang dibaca oleh orang ramai, termasuk oleh pelajar, oleh kanak-kanak, oleh pensyarah dan sebagainya. Ada pensyarah yang rekomen pada pelajar mereka sebagai bacaan tambahan. Ada guru yang belikan novel sejarah Islam untuk bacaan di perpustakaan dan sebagainya. Jadi memang pernah saya gunakan orang lain ya untuk membantu saya mendapatkan maklumat. Tapi dalam proses penulisan memang saya sendiri yang buat. Sebab kita menulis, kita buat kerja seorang-seorang dalam bilik. Memang tak boleh dibantu oleh sesiapa ya. Benda sendirilah yang memulakan kerja dan sendirilah yang menyelesaikan pekerjaan kita. Kemudian apakah sumber pembiayaan semasa melawat ke tempat-tempat bersejarah untuk mencari fakta, sumber pembiayaan sendiri atau ditaja? Dalam hal ni ada dua cara. Pertama, penulis boleh mendapatkan penaja untuk pergi ke luar negara. Di antaranya dengan Dewan Bahasa, kabarnya ada di antara penaja. Begitu juga dengan penerbit swasta. Ada penerbit yang boleh menaja penulisnya untuk keluar negara. Tapi dalam hal ni saya lebih suka lagi pergi dengan belanja sendiri. Bermakna kita belanja sendiri, kita sendiri yang mengeluarkan belanja, bermakna kita sendiri yang rasa dapat satu macam kepuasan. Sebab kita dah korbankan dah masa kita, korbankan duit kita sendiri. Jadi penulisan tu rasanya lebih
lebih bersungguh-sungguh. Pada saya lah, mungkin pada orang lain mungkin dia pendapat masing-masing, tapi bagi saya sendiri, saya pergi mana-mana dengan duit sendiri. Saya gunakan duit daripada royalty tadi. Dulu saya tak ada peluang untuk pergi sebab masa tu tak ada kemampuan, tapi alhamdulillah selepas buku banyak laku di pasaran, royalty pun dapat agak banyak ya. Dapat saya gunakan duit tu untuk saya pergi umrah, saya pergi bawa keluarga, pergi umrah dan bawa kawan-kawan pergi ke malabat ke luar negara. Dan baru ni juga saya ada buat satu pertandingan juga. Dulu dah buat sekali, tahun ni juga saya buat sekali, yang mana 3 orang peminat Nabi Islam akan dibawa ke Tanah Suci Mekah, insya-Allah ya. Kalau baca blog saya nanti, baca Facebook saya akan tahu macam mana cara untuk nak menyertai peraduan tersebut. Antaranya ada koleksi Nobel Sejarah Islam dan peminat Nobel Sejarah Islam. Itu penting sekali. Dan dalam semua tokoh yang ditulis oleh Pak Latif, tokoh manakah yang paling memberi kesan dalam hidup Pak Latif? Ada 3 tokoh yang saya kagum ya. Yang baru ni Hasan Al-Banna lah, macam mana perjuangan dia. Tapi sebelum ni antara tokoh saya kagum ialah Sultan Muhammad Al-Fatih. Bagaimana seorang anak muda ya, yang umur 20 tahun dapat memimpin sebuah kerajaan yang begitu besar. Yang mana Turki pada masa tu luas dia sekarang ni kira 25 buah negara. Termasuk negara Arab, negara Parsi, sampai ke rantau Balkan ya, luas kerajaan Turki. Jadi diperintah oleh seorang anak muda yang begitu hebat. Itu yang berkesan pada diri saya. Dan di antaranya termasuk baru ni tokoh Hasan Al-Banna, yang mana seorang pejuang yang hidup pada zaman rakyat Mesir sedang berada di zaman kejatuhan akhlak ya. Maka Hasan Al-Banna telah cuba memperjuangkan Islam. Dan ada soalan lain? Dah habis baca soalannya ni. Kalau ada soalan lain boleh dikemukakan, saya bacakan. Dan kalau tak ada nanti mungkin kita boleh tutup majlis ya. Sebab sekarang pun dah hampir pukul 4 ya. Alhamdulillah, bila ada soalan macam ni, makna saya dapat ya, sila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Syafiqah binti Rosdi daripada Fakulti Pengajian Bahasa Utama. Pertama kali nak ucapkan tahniah kepada Pak Latif sebab dah mampu menarik minat bukan setakat orang dewasa tapi remaja untuk membaca novel sejarah. Termasuklah saya sendiri yang sebelum ni memang tak ada lagi lah penulis yang dapat menarik minat saya untuk membaca novel sejarah. Tapi bila saya baca novel Pak Latif, memang macam pengurusi cakap tadi, sekali baca nak lagi. Okay, soalan saya, macam mana Pak Latif berhubung dengan orang-orang daripada luar negara untuk Pak Latif cari bahan penulisan ni? Tu je kot, sebab soalan yang ni dah terjawab. Okay, terima kasih bertanya. Tujuan pergi ke luar negara untuk mendapatkan fakta yang sebenar. Mungkin ada fakta yang tak diceritakan dalam buku, macam kisah Hasan Al-Banna contohnya kan, banyak benda-benda kisah beliau tak ditulis dalam buku sebab pada masa itu pemerintah menganggap beliau ni sebagai seorang musuh negara, yang mana susah nak baca buku beliau, nak sebut nama beliau tengah ramai pun tak boleh. Sampai pelajar terpaksa bungkus dengan surat khabar ya, buku risalah beliau sebab takut. Jadi untuk mendapatkan fakta sebenar kena pergi ke luar negara. Dan pengalaman yang paling yang paling tak dapat saya lupakan, sebab itu saya menjejak sejarah Mustafa Kemal Atatürk di Turki. Yang mana pada masa itu di Turki rupanya ada satu undang-undang perlembagaan dia yang mengatakan siapa yang menceritakan keburukan Mustafa Kemal Atatürk boleh dipenjarakan. Undang-undang itu masih ada sampai sekarang. Jadi orang Turki sendiri tak berani nak
nak menceritakan kisah keburukan Mustafa Kemal Atatürk. Kalau kebaikan dia orang senang dapat. Tapi untuk mendapatkan fakta sebenar, kena berjumpa dengan orang tertentu. Kadang-kadang bila tanya pada dia kata, orang dah meninggal, buat apa kita nak ceritakan. Itu alasan dia yang paling biasalah. Ada mengatakan, kalau saya ceritakan nanti, saya kena tangkap. Pada masa tersebut, saya ni pula, sebelum pergi ke Turki, saya tulis di blog, nak pergi Turki, nak menjejak kisah Mustafa Kemal Atatürk. Rupanya, kita punya blog, kita punya Facebook ni, dipantau oleh sampai ke luar negara tau. Sampai ke Turki benda tu. Jadi bila pergi ke sana, saya rasa semacam diekori. Bila saya buka blog saya, dia dah tulis dalam bahasa Turki, dia katakan kamu dah melakukan satu kesalahan kerana mencerca pemimpin dia. Kerana saya minta kawan padamkan blog saya tu. Macam sekali di antara peristiwa yang saya rasa cukup menebalkan saya. Hampir-hampir saya rasa macam nak kena tangkap. Sebab ada undang-undang dia tak boleh menceritakan. Sedangkan saya nak menceritakan kisah dia. Lepas terbit novel Mustafa Kemal Atatürk, saya pergi ke Turki sekali lagi, macam tu juga. Dah tahu dah tu bahaya yang mungkin berlaku. Tapi kerana niat nak menulis kisah Berdilaman Said Nursi, kena beranikan hati. Sebab jadi penulis kena berani ya. Ada penulis tu dia kena pergi ke medan perang untuk melaporkan peristiwa-peristiwa perang. Kalau nak jadi penulis kena berani macam tu. Kena berani menghadapi cabaran, kena menghadapi risiko. Bila menulis novel sejarah ni, ada pihak-pihak yang siang-siang dah beritahu dah, Pak Latif, nak menulis novel sejarah, ambil bahan daripada sini. Jangan ambil bahan daripada sini. Tapi kerana yakin dengan perjuangan kita, yakin dengan apa yang dibuat tu betul, maka terpaksa dia hadapi. Jadi bila pergi ke luar negara, dapatkan fakta sebenar, kena bawa orang tempatan. Kalau katakan di Mesir, saya kena bawa pelajar Malaysia di Mesir untuk bawa saya pergi ke Mahmudiyah, pergi ke Ismailiyah, dan upah pada pelajar tersebut untuk jadi jurubahasa dan pengiring. Mana kena keluarkan modal lah ya. Dan pelajar tu suka sebab dia sana belajar. Bila kita ajak dia pergi buat kajian, dia rasa tu macam satu sumber pendapatan bagi dia pula. Kita bagi dia upah dia bawa. Itu juga saya pergi ke Turki macam tu juga, ambil pelajar Malaysia Turki untuk bawa saya berjalan. Masa pergi ke Greece, tu tak ada pelajar di sana, tak ada pelajar Malaysia di Greece, tu kena pergi berani diri seorang yang pergi. Sebab tak ada pelajar untuk nak dibawa ke sana. Tapi alhamdulillah lah, Allah tu tahu ya niat kita baik, kita nak menjejak sejarah Islam, dan alhamdulillah perjalanan tersebut baik dan selamat pergi dan selamat kembali. Dan kalau ada soalan seterusnya, ya, sila tuan-tuan. Wah, banyak soalan ni, bagus ni. Saya suka macam ni. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama Tengku Syahmi Abidi bin Tengku Samsuala. Tahun 3 Fakulti Syariah dan Undang-Undang. Saya ada beberapa soalan. Sebelum tu saya nak minta maaf jika soalan ni dah ditanya oleh orang lain. Soalan pertama, bagaimana dalam menulis novel ni kita nak menjiwai watak, sebagai contohnya dalam surah Al-Fatih, sahabat dia meninggal apa kan. Jadi macam mana nak menjiwai, nak tulis dalam novel tu. Yang kedua, mungkin Pak Latif boleh kongsi ramuan ataupun rahsia yang boleh membuatkan apabila orang baca buku Pak Latif ni, orang rasa nak baca lagi yang lain. Macam tu. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih tuan yang bertanya ya. Berkenaan dengan cara menjiwai watak. Pertama sekali kena baca kisah hidupnya daripada lahir sampai ke meninggal dunia. Jadi untuk menjiwai watak tersebut, kita kena kenal watak tersebut dari segi latar belakang dia, dari segi bentuk badan dia, kalau boleh dari segi dia punya pemikiran dia. Jadi mungkin benda ni sukar untuk nak diceritakan, tapi memang perlu ya bagi penulis sejarah untuk menjiwai watak-watak sejarah. Bukan sahaja novel sejarah, tapi novel biasa pun. Kalau kata nak tulis novel kisah macam Tuan Abang Ramli Abu Musid, ya, dia melihat kisah cara dia kena menjiwai watak dia juga.
kena menjiwai dia punya hero yang dia tuliskan. Cuma bezanya mungkin watak sejarah, macam mana kita nak menjiwai watak sejarah. Macam Khalid Al-Walid, macam mana cara kita nak menjiwai watak Khalid Al-Walid. Jadi dalam hal ni yang penting sekali kita kena baca dia punya sejarah hidup dia dan kenali watak tersebut sekenal-kenalnya. Seolah macam dia tu berada di depan kita. Itu cara yang saya lakukan untuk menjiwai watak yang ditulis. Dan macam mana nak menarik pembaca untuk membaca novel tersebut. Ini juga masing-masing ada cara, masing-masing ada kelebihan dia. Tiap-tiap penulis novel, baik novel kisah cinta ke, novel kisah agama ke, novel kisah sejarah, masing-masing penulis tu ada cara untuk dia melahirkan karya dia. Dalam hal ni memang agak payah untuk nak diceritakan, kecuali nanti kalau kata satu hari dia ada satu kursus penulisan novel, mungkin kita boleh kongsikan pengalaman. Tapi untuk hari ini memang payah untuk nak cerita macam mana cara kita nak menarik pembaca untuk membaca, lepas tu terus baca dan baca. Jadi semoga jawapan tadi dapat memuaskan yang bertanya ya. Dan terima kasih kerana beliau juga antara pembaca yang minat membaca novel sejarah Islam, yang mana beliau akui bila dah baca nak baca dan terus nak baca. Dan di antara komen yang selalu saya dengar mengatakan dulu saya tak minat sejarah Pak Latif, tapi lepas baca buku Pak Latif saya minat sejarah Islam, minat sejarah tempatan. Alhamdulillah ya. Makna dapat ditanam semangat minat kepada sejarah, sebab sejarah ni penting bagi kita. Kalau kita orang kata tu buta sejarah, makna bimbang nanti kita mengulangi kesilapan orang yang dulu. Terutama bagi pemimpin ya. Pemimpin kena faham sejarah, tahu sejarah supaya tak berulang peristiwa tersebut. Jadi soalan seterusnya kalau ada ya. Kalau ada silakan bertanya, jangan segan ya. Ya silakan. Okey, Assalamualaikum Pak Latif. Assalamualaikum. Okey, walaupun selalu kat FB nak tanya yang betul-betul online. Macam mana Pak Latif pastikan macam dalam novel dia banyak dialog. Yeah. So macam mana nak pastikan yang dialog tu sebenarnya, sebab bila sejarah dia biasa kan fakta-fakta kan. Macam mana Pak Latif ubahkan dia dalam bentuk dialog dan nak pastikan yang benda tu di segi betulnya. Betul ke memang orang tu cakap macam tu kan? Kan selalu membayangkan benda tu dah. Dan satu lagi, selepas Al-Banna ni agaknya apa lagi tokoh yang akan jadi pilihan Pak Latif. Okay, terima kasih. Terima kasih. Berkenaan dengan dialog tadi memang banyak yang bertanya. Malah ada yang mempersoalkan ya, betulkah ni dialog Abu Bakar? Betulkah ni dialog Umar? Betulkah ini dialog Sayyidina Ali? Malah ada ustaz yang tak setuju sedialogkan ini pada sahabat katanya ahli syurga. Dialog ni tak boleh reka-reka, tak boleh tukar tambah. Tapi bila saya cakap balik, kita pernah baca kisah Surah Anbiya. Mungkin tuan-tuan juga pernah baca ya, kisah Surah Anbiya itu kisah pada Nabi. Ditulis oleh Ibnu Katsir ya. Ada dialog Nabi Adam dalam tu. Dialog Nabi Adam dengan Siti Hawa, dialog Nabi Adam dalam syurga. Orang tak pertikaikan betulkah ini dialog Nabi Adam. Dalam Quran ada kisah Nabi Adam tapi sikit saja. Tapi kisah Nabi Adam dalam Surah Anbiya sampai 15 muka surat. Jadi di situ orang lain dah pernah buat benda ni. Malah dialog Nabi pun diorang dah dibuat oleh Ibnu Katsir dan Ibnu Hisham. Dan kalau kita baca sejarah Ibnu Hisham sendiri, ada dialog kisah dialog Nabi Umar, cuma dialog ni tak panjang. Jadi dinovelkan, dialog tersebut dipanjangkan, maknanya tak lagi daripada fakta yang ada. Kemudian ini bentuk novel. Kalau tak ada dialog, dia akan jadi novel, buku sejarah. Jadi kerana itu dialog tu memang penting. Sama ada benar tak benar tu, dia tak lari daripada fakta yang ada. Yang penting sekali kita nak pastikan kalau dialog Sayyidina Abu Bakar, dialog dia dialog sesuai dengan watak dia. Sayyidina Abu Bakar ahli syurga. Tak bolehlah dialog dia yang boleh menjatuhkan maruah dia. Tak bolehlah dialog dia yang boleh menjadikan orang lain keliru. Dalam hal ni ada mengatakan Nabi saja tak boleh didialogkan. Nabi saja yang tak boleh didialogkan sebab dia hadis. Tapi bagi para sahabat dibolehkan. Jadi alhamdulillah sekarang ni orang boleh terima sebab
dia fikirkan faedah dia tu. Dengan ada dialog, mereka lebih mudah memahami kisah sejarah. Jadi, kalau nak katakan nak dibuang dialog, dia jadi novel sejarah biasa. Tak ada kelainan daripada novel yang lain. Jadi kerana saya yakin benda tu berfaedah pada pembaca, benda tu betul, maka saya teruskan novel sejarah Islam. Dan sekarang ni dah 32 buah judul. Dan insyaAllah lepas ni Hasanat Banah hampir siap. Lepas tu nak tulis kisah Perang Salib, yang mana kita pernah dengar Perang Salib, tapi macam mana kalau kita tonton filem Barat, dia menceritakan kehebatan pahlawan salib, tapi mereka tak ceritakan kehebatan pahlawan Islam dalam Perang Salib. Jadi tujuan tu untuk nak menceritakan bagaimana puncanya berlaku Perang Salib, bagaimana hebatnya pahlawan Islam untuk menentang pahlawan salib, kenapa pahlawan Islam boleh kalah pada awalnya, dan kenapa Salahuddin boleh memenangi Perang Salib selepas tu kan. Jadi insyaAllah akan diceritakan. Lepas tu mungkin nak tulis banyak lagi, termasuk Imam Bukhari, Imam Ghazali, Salman Al-Farisi. Dah buat kajian dah pergi ke Iran ya. Ziarah kubur Ibn Sina, ziarah kubur tempat lahir Salman Al-Farisi dan sebagainya. Cuma belum nak dinovelkan. Sebab saya dulu kan Hasan Al-Banna, sebab ini rasanya ramai yang nak tahu sejarah perjuangan Hasan Al-Banna. Dan insyaAllah doakan supaya saya dapat kekuatan ya, dapat ilham, dapat menulis novel sejarah Islam ni dengan begitu bersungguh-sungguh. Dan jika ada soalan yang seterusnya silakan ya. Sebab boleh kita kongsikan pengalaman. Kalau tak ada bidang novel sejarah pun mungkin boleh bertanya berkenaan dengan lain, pengalaman di luar negara atau sebagainya ya. Silakan. Ataupun dah habis soalan ya untuk nak ditanya, semua dah rasa faham ya. Mungkin ada yang nak tanya bagaimana nak memastikan fakta tersebut benar. Tadi dah cerita dah kan. Kalau baca novel sejarah Islam, ada belakang tu dia punya buku rujukan. Kadang-kadang sampai 10. Ada juga yang bertanya, mana cukup Pak Latif 10 buah buku rujukan? Orang lain menulis sampai 40-50 buah macam. Tapi satu buku rujukan tu penulisnya dah rujuk sampai berpuluh-puluh buah buku. Contohnya macam kisah kisah sejarah Islam ya, keruntuhan Uthmaniyah oleh Muhammad Salabi ya. Dia dah rujuk pada sampai 20 buah buku, menghasilkan sebuah buku runtuh dan bangunnya Uthmaniyah. Jadi saya rujuk pada buku tersebut, tak perlulah saya nak rujuk pada buku yang dia dah rujuk. Jadi bila 10 buah buku dia rujuk, kali 10 dari 100 buah buku terkandung dalam rujukan tersebut. Jadi saya yakin yang rujukan itu benar. Yang penting dia tak lari daripada pahaman Islam Jemaah. Itu yang saya penting. Dan saya mohon maaf ya jika ada salah dan silap sepanjang kita berkongsi pengalaman, dan jika ada salah silap dan saya mohon maaf, dan jika ada yang baik itu anggap menaik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Tuan Abdul Latif Talib. Didoakan semoga kita semua dapat manfaat atas penyampaian sebentar tadi. Akhir kata, salam hormat, salam sejahtera dan mohon maaf jika silap bicara. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.